Orang kampung. Apa khabar semua? Semua sihat? Jom kita perkena kopi dulu. Itu dia. Semua dah minum ke? Ataupun masih minum Milo lagi? Geng Milo kan? Cakap betul-betul. Ya? Yeah? Hi Zara, hi again. Semua geng Milo kan? Geng Milo, Hanista dengan Coco Crunch kan? Kita jumpa balik Danish, Zara, Nurul. Kita jumpa balik. Apa khabar pun? Hari ni dia Zara dia swag sikit. Dia dengan sweater dia semua full lemak. Danish, apa khabar? Mana cawan bersahang? Aziz kata, awak rambut macam tu. Rambut orang kata ini rambut orang pandai. Betul ke? Wah, Danish ada anak kucing. Zara dengan butterfly dia hari ni. Potato butterfly. Ryan, apa khabar? Selamat datang kembali. Hydrol Zafran, apa khabar? Sihat. Syamil Amin. Ya. Yeah. Kenapa? Nota ada Gokus. Mestilah ada Goku. Cikgu peminat Dragon Ball. Oi, banyak lagi student-student kita. Hi sir, good morning, good morning, good morning to all of you all from all over Malaysia. Apa khabar? Kelas cikgu sempoi saja, relax saja. Itu dia. Kalish Ilman, Kalish Dania. Kita ada Shifa, Atira. Ya, Zara, good morning, Wan Akakrin. Ya, sir. Dah breakfast dah, cikgu makan tadi 2 biji telur. Ya, dengan roti satu ya. Breakfast kita memang selalu mencancuk sahaja. Good morning Dini. Ya, harap anda semua dah masuk lunch time dah. Jangan risau, hari ni pun salam. Oh, terlupa. Salam Jumaat. Ya, jangan lupa nanti pergi sembahyang kat masjid ya. Ya, Syahidah. Apa khabar? Ya. Amirul Syahidan. Semat tu. Dia ada dengan Mustang kereta dia. Yeah, welcome students. How are you all? I'm so happy to see you. Cikgu cukup gembira jumpa dengan anda semua. Dan cikgu cukup bangga ya. Hari Jumaat cuti biasanya korang akan tidur ataupun tengok SpongeBob SquarePants ataupun tengok Wednesday kat Netflix, tapi tak ada. Korang di depan skrin untuk belajar sama saya untuk menimba ilmu. Yeah, so that's why we like all of you. Sebab tu kita suka bagi ilmu free banyak-banyak. Sebab kita tahu banyak orang yang nak menerima ilmu. Betul? Cikgu selalu menganggap ilmu tu patut diberi free. Betul? Benda senang kan? Bagi. Terima sahaja. Sir, tengok Wednesday ke? Hari tu sir tertengok TikTok. Ada perempuan tu kan dia tengah menari macam ni kan. Lepas tu kan. So saya pun attracted with that thing because saya ingat lagi masa saya kecil ya, umur saya tu 5-6 tahun. Saya pernah tengok cerita lama dia kat TV3. Cerita lama, black and white dia. Wednesday masa tu masih kecil lagi. So excited. So cikgu pun tengok balik benda tu lah. Well, it was quite interesting but not my style of drama lah. Terlalu, orang kata apa? Terlalu teenage. Ya. So gothic sikit kan. So I'm not. Tapi cikgu tengok yang ni. Korang mesti pernah tengok kan? Guardian, Bride of Goblin. Ada tengok? Cerita Korea tu. Sedap. Oh, best tu cerita tu. Tapi lama lah. Saya cadangkan kamu jangan tengok sebab setiap satu episod 1 jam lebih. Cikgu suka tengok sebab dia dreamy kan. Memang cantik scenery dia semua kan. Tak apa, sekarang musim cuti memang boleh tengok. Tak ada masalah ya. Sekarang musim cuti, anda boleh lihat. Musim cuti adalah musim untuk kamu rehat, mengulang kaji, sihatkan badan, sihatkan minda supaya sedia untuk pergi sekolah dalam masa 3 minggu lebih lagi ya. So enjoy. Tak apa Fatin, Najib, we are still not started yet. Ya. Kopi pada waktu pagi adalah minuman terbaik untuk anda ya. You get excited. Cikgu sehari minum lebih kurang 5 ataupun 6 gelas kopi. Oh. Tadi pergi kedai ya ke? Okey, tak apa. Tak minum kopi. Okey, minum Milo. Sir, hormat orang puasa. Ada orang puasa ke? Nur Irdani. Oh, minta maaf kalau tersinggung perasaan anda. Okey, cikgu tak minum lagi dah. Okey, sorry. Oh, ada orang puasa minta maaf. Okey. Okey. Tak high ke sir minum kopi banyak? Tak ada, cikgu dah biasa dah. Dulu masa kat universiti, untuk stay sampai malam 3-4 pagi untuk belajar. Hari-hari minum kopi. 1 jug, 2 jug. Sampai dah immune. Sekarang cikgu nak kata I'm a coffee addict. Ketagih kopi katakan ya.
Ya, banyak kawan-kawan cikgu pun dah kata janganlah macam ni, tapi tak boleh buat apa-apa. Ya, I have to drink espresso, cappuccino, latte. Ini semua adalah minat-minat yang minuman-minuman yang cikgu minat sangat-sangat. Okay? Hari tu cikgu minum satu minuman yang pelik. Coca-Cola dengan kopi. Uish, lain macam perkena dia. Coffee lover, hi. Ya, kopi bukan tak elok. Sedap ke kopi, sir? Senang. Sedap. You try tengok pelan-pelan. You try dengan latte dulu. Latte adalah kopi sikit, susu banyak. So, you okay. Lepas you okay dengan latte, you masuk cappuccino pula. Kopi lebih, susu sikit. Lepas tu you boleh jangan terus masuk espresso. You akan benci kopi nanti. Ya? Minum je kat rumah tu. Tak payahlah pergi minum benda-benda mahal semua tu. Satu cup RM30. Ada. As a coffee lover, ada soalan ni. What's your opinion on Starbucks, sir? As a coffee lover, I do not like coffee at Starbucks. Ya, sebab saya rasa coffee bean dia tak berapa kuat untuk saya. Tak cukup ngam untuk saya. Selain daripada itu, I'm okay with it. Fatin Jasni, terima kasih. Terima kasih. Ada yang suka, ada yang benci. Saya tak boleh buat apa-apa. Ya, espresso kuat, sir. Espresso sangat-sangat kuat. Jangan minum. As a small kid, you tak dibenarkan minum sebab mungkin akan dapat sakit gastrik. Ya. Ada latihan, sir? Tak ada latihan. Hari ini kita akan sambung dengan topik yang lebih baru. Sebab cikgu nak bagi introduction kepada kamu bagaimana saya mengajar setiap satu topik dengan cara yang berbeza. Sebab setiap satu topik memerlukan cara pengajaran yang berbeza. Ada topik yang memerlukan maths, ada topik yang memerlukan physics ataupun chemistry. Ada topik memerlukan pemahaman biologi, mungkin kamu cakap, sir, kena hafal. Ya, ada masanya bukan hafal. Bila kamu mula memahami sesuatu struktur, contohnya cikgu nak mengajar kamu tentang jantung. Macam mana jantung berdenyut. Okay? Kalau kamu menghafal, sampai akhir pun kamu takkan faham macam mana jantung berdenyut. Tapi bila kamu memahami mekanisme denyutan jantung dengan baik, apa saja soalan lepas tu, sampai kamu belajar universiti ke PhD ke, kamu akan faham jantung dengan lebih baik. Kalau kamu hafal sekarang, sampai akhir pun kamu kena hafal. Tapi kalau kamu memahami sesuatu topik, ya, sampai akhir pun kamu akan faham. Memang kamu takkan lupa. Macam mana sir boleh ajar biologi, sains dan sebagainya kepada kamu? Kamu ingat sir ni student pandai sangat ke kat sekolah? Tak ada. Selalu kalau kelas 40 orang, cikgu dapat nombor 35, 36. Tak pandai sangat. Tapi sir ada satu benda yang sir belajar masa universiti. Lecturer sir cakap, jangan hafal. Don't magap. Dia cakap, kalau kamu sebagai student universiti, kamu ada lebih kurang buku tebal macam ni. Contoh, cikgu nak bagi satu contoh. Cikgu bagi contoh, ya. Ini adalah buku biologi universiti. Kamu rasa kamu boleh hafal ke? Ya, kesemua sekali ada lebih kurang 2,000 muka surat. 2,000 muka surat. Ya? Kamu rasa boleh hafal ke? Tak boleh. Hanya dengan memahami sahaja, kamu boleh master buku ni. Itu yang cikgu belajar masa universiti. Tengok. Buku universiti untuk biologi. So, jom daripada sekarang, kalau kamu join cikgu lepas ni, cikgu akan ajar macam mana kamu nak faham biologi. Tak payah hafal. Biologi, sains ke, fizik ke, apa sahaja. Okay? Boleh kita mulakan kelas pada hari ini? Are you ready, students? Ya? Yeah? You biology bahasa apa, sir? You biology? Bahasa Inggeris. Semua pendidikan di universiti diajar dalam bahasa English. Kecuali sarjanah dalam bahasa Melayu ke, ya, yang tu semua memang diajar dalam bahasa BM, tapi yang lain semua kita belajar dalam bahasa English. Serius lah, sir, serius. Okay, are we ready for today's class? Semua ready? So kalau ready, semua cakap ready, sir. Ya, okay, dengan ni cikgu akan mute kan dah semua, dah 5, 4, 3, 2, 1. Semua telah di mute kan. Nanti cikgu akan buka untuk bercakap. Untuk sekarang cikgu nak ajar. Okay, let's start, students.
Let's start. Okay, goyang tangan sikit. Okay, dah. Ya, kita tak boleh stres. Stres ni tak baik untuk kesihatan, ya. Kalau boleh semua student buka lah kamera. Cikgu nak lihat apakah. Oh, Nadra hari ni pun dalam kereta juga. Dia ada je lah kat kereta. Ya. Itu dia. Ilham, Khairin, Syifa. Okay, bagus. Semua orang buka kamera. Ya, pentingnya. Korang suka tak Instagram ada page yang tak ada gambar? Tak suka kan? Kalau tengok muka orang tu baru korang suka cakap dengan dia ataupun suka berkenalan dengan dia. Kan? Sama sahaja. Kat sini pun saya suka tengok muka kamu sebab saya boleh tahu kamu faham ke tak. Ataupun kamu mengantuk ke. Ataupun kamu ada masalah lain ke, saya faham. So sebab itulah kita cadangkan student kita semua buka kamera. Okay? Kalau boleh buka kamera. Jangan malu-malu kucing. No shy cat. Okay? Tidur depan cikgu pun tak ada hal. Kamu tertidur dalam kelas ni, cikgu tak akan kacau kamu. Jangan korek hidung. Lepas tu makan. Yang tu cikgu akan tegur lah. Okay? Jangan korang cakap tak pernah makan balik tahi hidung sendirian. Masa kecil kan. Mesti pernah buat punya. Saya tahu punya. Semua orang pernah melaluinya. Okay. Ilmu free pada hari ini. Tetap yang ini adalah saya. Masih lagi. Ini muka lama saya. Ini muka baru saya. Sama saja mukanya. Okay. Yang ni belum pergi gunting rambut. Ini dah 2 tahun tak gunting rambut. Okay. Jom kita mulakan. Ilmu free hari ini kita akan belajar tentang homeostasis. Ya. Kalau kamu tak kenal, ini adalah hero masa cikgu sekolah dulu. Ya. Mereka adalah Goku daripada Dragon Ball. So, di sini cikgu ada letak 2 gambar. Ya. Kalau student-student yang faham, ya, yang ini satu gambar, yang ini satu gambar. 2 keadaan dia. Kalau kamu tengok keadaan ni, yang ni dia warna kuning, dia tengah panas. Okey, yang ni pula dia tengah sejuk. Okey, dia tengah sejuk. So, badan kita, ya, super saian, betul-betul. Suhu badan kita sentiasa berubah. Betul ke tak? Suhu badan kita sentiasa berubah. Ada masanya kita rasa panas sangat. Ada masanya sekarang macam bulan sekarang ni, kita rasa sejuk sangat. Kita rasa sejuk lagi-lagi kalau kita pergi Cameron Highland ke, ya, kita pergi Genting Highland ke Fraser Hill, kita rasa sejuk sangat. Kalau pergi pantai musim mandi, panas sangat. So, badan kita, ya, dengar sini baik. Sebelum cikgu mula kepada mana-mana topik, ya, dengar sini betul-betul, ya. Suhu badan kita adalah lebih kurang 36 sehingga 37. Dalam lingkungan 36 sehingga 37 darjah Celsius. Ini adalah suhu badan, kita panggil suhu badan optimum. Ya, cikgu tulis di sini, suhu badan optimum 36 sehingga 37 darjah Celsius. Optimum. Okey. Kalau suhu badan kamu dalam lingkungan ni, kamu dikatakan sihat secara sihat tubuh badan lah. Badan kamu tengah okey, no problem. Ya, tapi ada masanya kenapa optimum? Tunggu sekejap, cikgu nak ajar. Okey. Kenapa dikatakan optimum? Dalam badan kamu, ya, badan kamu penuh dengan tindak balas kimia. Inside your body is full of chemical reaction. Contohnya, kamu menghirup udara. Ada oksigen masuk ke dalam paru-paru. Oksigen tu dihantar kepada sel. Sel menggunakan oksigen tersebut untuk menghasilkan tenaga. Semua ini adalah tindak balas kimia. Semua ini adalah tindak balas kimia. Kalau suhu badan kamu meningkat ataupun menurun, if your body temperature increases or decreases, ya, tindak balas ini semua mungkin akan ada masalah. Bukan mungkin, memang akan ada masalah. Contohnya, cikgu bagi kamu satu cadangan, ya. Kalau cikgu buka aircon sejuk sangat dalam bilik, boleh tak kamu belajar dengan baik? Tak pakai jaket, tak pakai apa-apa, baju biasa saja. Boleh tak kamu berfungsi dengan baik? Aircon sejuk sangat. Tak boleh. Susah nak concentrate. Ataupun cikgu suruh kamu belajar di tengah-tengah padang pasir. Cikgu suruh belajar kamu kat tengah-tengah padang pasir. Ada masanya kat sekolah tak ada kipas, rosak kan? Panas. Boleh belajar tak? Boleh concentrate tak? Tak boleh kan? Tengok. Kalau untuk belajar pun kamu perlukan suhu yang sesuai, ya, bayangkan dalam badan kamu. Kalau tiba-tiba suhu naik, suhu turun, ini akan membawa masalah kepada badan kamu. Ya, sebab itulah
Ini adalah keadaan bila badan kamu, semua benda dalam badan kamu, ya, semua tindak balas kimia, tindak balas fisiologi, all your chemical reaction, all your physiological reaction occurs at the best. Occurs at the best. Okay? 36, 30. Sebab itulah ada masanya kalau kamu suhu badan kamu naik 39, 40, kamu rasa selesa tak? Demam kan? Ya? Sebab itu menunjukkan bahawa badan kamu ada sesuatu masalah. Demam adalah petunjuk kepada masalah dalam badan. Ya? The fever is an indication. The fever is an indication towards something is wrong in your body. Ya? Ya, demam adalah satu simptom untuk menunjukkan bahawa badan kamu ada masalah. So, jangan pandang rendah kepada demam. Semua penyakit yang teruk akan bermula dengan demam. So, lain kali demam, jangan dari doktor sendiri pergi telan blup, Panadol, lepas tu pergi baring. Jangan. Kalau boleh, jumpa doktor kalau dia berterusan. Okay, so, tetapi, bayangkan hari yang panas, suhu badan kamu meningkat. Hari yang panas, suhu badan meningkat. Okey, tapi badan kamu masih perlu berfungsi. Ya, when it's a very hot day, walaupun kamu tak selesa, tapi kamu masih perlu teruskan hidup kamu. Ataupun pada hari yang cukup sejuk, kamu masih perlu teruskan hidup kamu sebab badan kamu okey lagi. Hanya sejuk dan panas. So bagaimanakah badan kita memastikan kita kembali kepada suhu ini? Kalau suhu kat luar 17, suhu badan kamu pun akan mula menurun sikit. Tetapi bagaimana badan kamu membawa kembali suhu badan kamu kepada 36, 37. Kamu pergi Cameron Highland pun, kamu cek suhu badan kamu, dia mesti 36, 37. Takkan berkurang. Kalau kamu pergi orang kata apa? Buat haji ke, buat umrah ke, ataupun pergi melawat padang pasir, walaupun kat luar tu 40 darjah Celsius, badan kamu masih akan ada dalam lingkungan 36, 37. Macam mana? Kalau kamu ambil ayam, daging ayam, kalau kamu celup dalam air panas, apa akan berlaku pada daging ayam? Dia akan jadi sama panas dengan air panas tersebut. Tapi kita tak. Kita boleh memastikan kita kembali kepada suhu ini. Bagaimana? Proses ini dinamakan sebagai homeostasis. Proses ini dinamakan sebagai homeostasis. Di mana proses homeostasis adalah di mana badan kita, sistem dalam badan kita memastikan kita sentiasa berada dalam keadaan optimum supaya kamu boleh menjalankan kehidupan kamu seperti biasa. Bukan hanya saja suhu badan yang dikawal. Otak kamu yang mengawal semua ni, ya. Tapi bukan hanya suhu badan sahaja. Contohnya, kandungan gula dalam badan, kandungan garam dalam badan, kandungan air dalam badan. Ya, semua ini boleh dikawal. Semua ini boleh dikawal. Siapa mengawalnya? Otak yang mengawalnya. Selain daripada memikir untuk kamu, selain daripada menyimpan ilmu untuk kamu, otak juga fungsi dia adalah untuk mengawal keadaan badan. Dia tak bagi kamu panas sangat, dia tak bagi kamu sejuk sangat. Dia tak bagi air terlalu banyak dalam badan, dia tak bagi air terlalu sikit dalam badan. Dia pastikan gula tak banyak sangat, gula tak kurang sangat. Ya, semua ini dia boleh kawal. Tanpa kamu perlu beritahu. Panas tak otak? Boleh kamu sejukkan saya sikit tak? You don't say that. Dia berlaku secara automatic. It happens automatically where they control all the important things in your body, like your temperature, your blood pH, your sugar level, your salt level, your water level, everything is being controlled by your brain. Tapi otak kita banyak bahagian.
Bahagian mana yang mengawal? Sir, what is blood pH? pH tahu kan? Korang tahu apa tu pH kan? Keasidan dan kealkalian. pH 0 sampai 14, betul? Kita punya darah pun ada pH dia. Lebih kurang 6.7 macam tu, dekat dengan neutral, a bit acidic inside. So ada masanya darah kamu boleh menjadi sangat acidic jikalau kamu ada masalah pernafasan dan sebagainya, ataupun beralkali. So badan kita tahu macam mana nak kembalikan keadaan pH kita yang optimum. Okay, jom kita mula. Ada saja soalan boleh tanya cikgu. With glad cikgu akan tolong untuk menjawab untuk anda semua, ya. So proses ini dinamakan sebagai homeostasis. So bahagian otak yang memainkan peranan penting adalah hypothalamus. Hypothalamus. Cikgu ada tulis kat nota kamu. Hypothalamus. Ya, hypo. Dia ada sebahagian daripada otak kamu. Tak apa, cikgu tunjuk kepada kamu. Okey. Di sinilah kamu punya hypothalamus. Kecil je. Di bahagian tengah otak kamu sini. Ini adalah, kamu bayangkan benda kecil ini mengawal begitu banyak benda dalam otak kamu, dalam badan kamu. Ya, komponen ni hypothalamus yang ni ya, kecil saja kat sini, dia mengawal banyak komponen dalam badan kamu. Cukup penting. Ya, cukup penting ya, hypothalamus. Ya, di bahagian otak kamu kecil je. Sini bukan keseluruhan otak kamu, tapi kecil sahaja. Faham? Nampak? Boleh cikgu sambung? Boleh cikgu continue? Can I continue? Fantastic. So, tetapi macam mana hypothalamus? Contohnya, ya, contohnya badan kamu meningkat menjadi panas. Your body menjadi panas. Macam mana badan kita boleh tahu kita panas? Kamu tahu tak siapa akan bagi tahu hypothalamus? Hypothalamus ni dia ada satu komponen, cikgu tulis di sini, kamu boleh tulis ya. Cikgu tulis di sini. Reseptor. Dalam hypothalamus ada reseptor. Cikgu buat macam ni. Kamu bayangkan ini adalah hypothalamus. Ya, ini adalah hypothalamus. Di atas hypothalamus kamu akan ada reseptor. Ya, di atas hypothalamus ada reseptor. Dan ini adalah saluran darah. Okey. Tengok baik-baik ya. Ini adalah saluran darah. Yang ini adalah reseptor. Yang ini adalah hypothalamus. Siapa pernah cek darah? Siapa pernah cek darah? Pergi buat ujian darah. Pernah buat ujian darah tak? Semua orang pernah buat ujian darah kan? Bila kamu buat ujian darah, ya, kamu akan dapat satu kertas panjang kan? Dia akan tulis gula berapa, garam berapa, ini berapa, itu berapa, semua kan dalam satu kertas panjang tu. Lepas tu doktor akan tengok, saya rasa awak okey kot, tak ada masalah. Betul? Kenapa? Darah kamu ada segala maklumat tentang diri kamu. Your blood has all the information about you. Ya, kalau saya cek darah kamu, saya akan tahu apa masalah yang kamu ada. Semua sekali saya akan tahu. Okey? So apa yang akan berlaku adalah darah, saluran darah ini akan melalui hypothalamus. Dia akan melalui hypothalamus. Di hypothalamus pula ada reseptor. Siapa ni reseptor? Semua orang pernah tinggal kat hotel, betul? Semua orang pernah. Kalau sebelum masuk hotel, boleh terus masuk bilik ke? Atau kena jumpa resepsionis kat lobby dulu?
Kita jumpa kat lobby dulu kan dengan receptionist, kita kata saya nak tinggal, saya nak bilik 2, saya nak breakfast. Lepas tu receptionist kata okay sir, kita boleh berikan harga dia dulu, tolong bayar. Lepas tu okay, so receptor adalah orang pertama yang terima. Kalau receptor kata you tak boleh tinggal, you tak boleh tinggal. Betul? Reception kan, receptionist kan. So receptionist ini, bayangkan ini adalah hotel, ini adalah receptionist hotel ya. Dia akan mengambil segala maklumat daripada darah. Ya, dia akan mengambil segala maklumat termasuklah suhu badan kamu. Suhu badan kamu dihasil ya boleh dikitarkan melalui darah. Your heat of your body is being circulated by the blood. Darah kamu sentiasa panas. Darah kamu sentiasa panas. Okay? So, dia reception ni dia akan terima suhu daripada darah. Dia akan tik suhu badan adalah dia, lepas tu dia akan bagi tahu kat hypothalamus. Suhu badan adalah 37. Suhu badan adalah 36. Dia akan sentiasa terima informasi daripada darah. Saluran darah dia akan reseptor ni akan terima, lepas tu menghantar kepada hypothalamus. Reseptor terima menghantar kepada, tak kisahlah sejuk ke panas. Contoh, tiba-tiba darah kamu menjadi terlalu panas. Dia cek darah kamu adalah 39 darjah Celsius. Not good. Darah kamu adalah 38 darjah Celsius. Not good. Ataupun dia terima informasi darah kamu menjadi terlalu sejuk. 35, 34. Tak bagus. Dia akan hantar informasi ini kepada hypothalamus. Hypothalamus pula buat apa? Datang pula geng yang lagi besar. Dia akan menghantar informasi ini kepada otak. Dia akan menghantar informasi ini daripada hypothalamus, dia akan hantar kepada otak. Dia akan hantar kepada otak. Otak pula akan mula memikirkan jalan. Your brain will start thinking ways to cool you down or heat you up. Otak kamu akan mula berfikir ataupun mula mengarahkan arahan untuk meningkatkan suhu badan kamu kalau kamu terlalu sejuk ataupun menurunkan suhu badan kamu kalau kamu terlalu panas. So, 4 orang memainkan peranan penting. Daripada darah, informasi dihantar kepada reseptor, reseptor terima, hantar kepada hypothalamus, hypothalamus pula menghantar arahan ini kepada otak. Hypothalamus pula menghantar arahan ini kepada otak. Dan otak akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbetulkan keadaan. Your brain receive the information for your hypothalamus regarding your condition of your body. Either it's hot or either it's cold. Then your brain will start taking action. Your brain will start taking action on overcoming this problem. How to make you colder. How to make you hotter. Faham? Semua orang faham sampai proses ini? Do you understand, student? Okay. Fatin Jasni faham? Bagus. Okay. How about Nurul Afifah? Are you good? Good, ya? Bagus. Macam mana? Danish? Okay. Nadra, Shifa, semua faham, ya? Kalau tak faham, tolonglah tanya soalan dengan cikgu. Cikgu akan memberi penjelasan. Okay, sekarang otak dah tahu badan dah panas ataupun badan dah sejuk. So, macam mana otak nak membantu kamu? Okay. Otak akan membantu. Zaris, sekarang ni kamu tak perlu fikir bahagian mana yang penting, bahagian mana yang tak penting. Yang pentingnya, kamu memahaminya dulu. Cikgu tak meminta kamu supaya kamu kena faham semua pada akhir kelas ini. Tidak, ya? Tidak. Bila kamu masuk balik kelas sebenar kita, cikgu akan mengajar balik topik ini. Tapi untuk hari ini, kamu kena faham apa yang kamu akan harungi di Form 1. Okay? Fahamkan dulu. Pernah kamu fikir tak macam mana otak kamu mengawal suhu badan kamu? Tak pernah kan? Hari ini kamu akan faham sikit dengan baik lagi, ya. Okay, sekarang otak dah tahu. So, bagaimanakah otak kamu, ya? Bagaimanakah otak kamu, ya, membantu kamu?
Okey, jom kita lihat. Otak akan menghantar arahan kepada efektor. Otak kalau dah tahu badan kamu panas sangat, dia akan hantar informasi kepada efektor. Dia akan mengarahkan efektor. Siapakah efektor ini? Cikgu ada tulis kat sini. Contohnya adalah smooth muscle, arterioles. Arterioles kamu boleh tambah di sini. Arteriole bermaksud saluran darah. Okey? Saluran darah. Arterioles adalah saluran darah. Nampak semua? Saluran darah, arteriole. Seterusnya, dia akan menghantar arahan kepada otot regang. Dia akan menghantar informasi kepada otot regang. Otot regang ni cikgu kita jumpa kat mana? Otot regang ni kamu boleh jumpa di kulit kamu. Kulit kamu. Cikgu akan bagi tahu apa fungsi dia lagi sekejap. Otot regang. Ya, otot regang. Are you okay, students? Still okay? Boleh? Tak ada masalah? Dah banyak sangat masuk ke? Regang, cramp. No. Not that kind of cramp. Ya. Dalam English kita panggil, in English kita panggil dia hair erector muscle. Ya. Dalam English kita panggil dia sebagai hair erector muscle. Hair erector muscle. Lepas tu dia akan hantar informasi kepada otot rangka. Otot rangka dalam English adalah skeletal muscle. Skeletal muscle. Dia akan hantar informasi kepada skeletal muscle. Ya, otot rangka. Lepas tu dia akan hantar informasi kepada kelenjar peluh. Kelenjar peluh. Kelenjar peluh dalam English adalah sweat. Apa kelenjar peluh? Sweat gland. Sweat gland. Thank you, Atira. Lepas tu dia akan hantar informasi kepada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah thyroid gland. Ya, dalam nota kamu memang dah ada thyroid gland. Dan kelenjar adrenal ataupun adrenal gland. Adrenal gland. Kat sini pun cikgu ada tulis. Adrenal gland. Okay? So, ini adalah efektor ataupun efektor yang di mana otak akan mengarahkan mereka semua ini untuk meningkatkan suhu badan kamu ataupun untuk menurunkan suhu badan kamu. Wow! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekurang-kurangnya 7 bahagian dalam badan kamu ya akan menerima arahan daripada otak. 7 parts of your body will be receiving information from the brain to increase your body temperature or to decrease your body temperature to optimum temperature. Wow. Pernah kamu fikir tak badan kamu bekerja begitu keras? Ya? Bekerja begitu keras untuk memastikan suhu badan kamu sentiasa berada dalam keadaan optimum. Best kan? Badan kita ni selalu bekerja keras. Tapi kita tak mengendahkannya. We don't care. Macam-macam benda kita makan, tak jaga, tak exercise, biarkan badan kita lemah. Kamu bayangkan kalau badan kamu tak sihat ataupun lemah. Macam manakah badan kamu nak memastikan semua ni berfungsi dengan baik? Sebab itulah kita kata, kesihatan adalah penting. Health is very, very, very important. Okay? Semua okay? Semua okay? Are we good, students? Are we good? Semua faham? Ada yang tak faham ke? Dalam kelas dah habis. Dalam kelas dah habis bab. Tapi satu pun langsung. Tapi sekarang. Bagus. I'm very happy for you, Fatin. I'm very, very happy. Okay? Okay, jom. Kita lihat apa yang mereka lakukan. Okay, jom kita lihat satu persatu. Are you ready? Are you ready? Jom. So, sebagai senario.
sebagai senario, badan kamu terlalu panas. Sebab hari sukan. Kamu sukan, badan kamu meningkat. Okay? Contohnya, tiba-tiba badan kamu menjadi 39 darjah Celsius. Badan kamu jadi macam Goku Saiyan. Panas sangat, tak tahu apa dah buat. Okay? So, hypothalamus telah menerima informasi daripada reseptor. Hypothalamus menghantar informasi tersebut kepada otak kamu. Otak kamu pula menghantar informasi tersebut kepada efektor kamu. Ya, kepada efektor. So, apa yang efektor kamu akan lakukan untuk mengurangkan suhu badan? Untuk mengurangkan suhu badan. Homeostasis, bab 3, coordination. So, apakah efektor? Jom kita lihat satu persatu boleh? Jom kita lihat satu persatu boleh? Okey, jom. Yang pertama, kita akan lihat kepada saluran darah. Ya, saluran darah. So, apa yang akan berlaku pada saluran darah adalah saluran darah kamu akan dilating. Kat nota kamu pun ada. Cikgu satu perkataan, vasodilatation. Vasodilatation. Saluran darah akan berkembang. Okey? Kalau kamu perasan di sini, okey, cikgu tunjuk ya. Cikgu tunjuk satu. Kita tengok satu video. Everything was okay. Okey. Kalau kamu perasan, ini adalah saluran darah kamu. Ini adalah bentuk saluran. This is how saluran darah kamu ya, di mana dia adalah di tengah-tengah ini adalah tempat di mana darah akan mengalir. Di luar pula penuh dengan otot. Otot ini boleh mengecut dan mengembang. Bila otot ni mengecut dan mengembang, dia boleh membesarkan saluran darah ataupun dia boleh mengecilkan saluran darah. Ya, dia boleh mengecilkan saluran darah ataupun dia boleh membesarkan saluran darah. Dengar baik-baik student ya. Banyak student ingat saluran darah akan jadi membesar. Tak ada. Bentuk ini, saiz ini akan sentiasa sama. Yang berbezanya adalah di sini. Dia akan mengecut dan mengembang. Sebab tengok, ada ruang lagi kan? Ada ruang lagi. Jom kita tengok video dia. Tengok. Darah tengah mengalir. Ini sel darah merah. Okey? Dia mengalir. Okey? Okey. Tengok ni baik-baik ya. Dia mengalir macam biasa. Tengok, dia boleh mengembang. Lagi banyak darah boleh keluar. Faham? Ini kita kata ini adalah vasodilatation. Faham? Faham? Apa yang kamu tengok kat video tadi, faham ke tak? Bila saya kata saluran darah mengembang. Ya, bila saya kata saluran darah mengembang, maksudnya ruang dalam saluran darah itu meningkat. Okey? Okey, jom kita sambung. So, sama juga di sini, bila badan kamu menjadi terlalu panas, saluran darah kamu akan mengembang. Kamu tengok ni, saluran darah kamu, blood vessel dilatation. Dia akan mengembang. Bila dia mengembang, lebih banyak darah akan mengalir. Sebab cikgu kata apa tadi? Darah yang membawa haba. Darah yang membawa haba. Kalau kamu simpan banyak sangat darah dalam banyak sangat haba, maksudnya darah kamu tengah menjadi panas. So apa berlaku bila dia mengembang? Dia boleh membebaskan lebih banyak haba. Dia boleh membebaskan lebih banyak haba. Ya? Saluran darah kamu mengembang, banyak haba dibebaskan. Banyak haba dibebaskan di mana? Di kulit kamu. Tapi kulit panas sangat, tak best kan? Masa inilah kelenjar peluh kamu, sweat glands, akan menghasilkan peluh. Cikgu tanya kamu satu soalan. Kamu kalau letak air di permukaan yang panas, apa akan berlaku? Kalau kamu lepas masak kan, periuk yang panas tu, macam mana kamu nak sejukkan?
Satu, kamu tutup dapur. Kamu boleh biarkan kat sana. Okey, lepas tu dia akan sejuk. Betul? Dia akan sejuk. Tapi makan masa, betul? Makan masa, betul? Apa kata saya celup dia dalam air? Dia akan jadi sejuk dengan cepat, betul? So, bila haba dibebaskan oleh saluran darah, memang bagus. Tapi kamu akan sejuk dengan perlahan. So, apa saya buat? Saya membuat kelenjar peluh saya menghasilkan air. Peluh. So, peluh itu akan menyerap haba itu dengan lebih cepat. So, kamu akan jadi sejuk dengan lebih cepat. Sebab itulah bila badan kamu panas ataupun lepas bersukan, badan kamu menghasilkan banyak peluh. Sebab kenapa? Badan kamu terlalu panas. Your body is just too hot. Kalau kamu biarkan macam ni pun memang boleh sejuk, tapi lambatlah. Tapi bila peluh dihasilkan, peluh akan menyerap haba itu dengan lebih cepat. Ya, proses transpirasi. Bila air menjadi gas. So, air peluh tersebut akan menyerap haba daripada kulit kamu dan menjadi gas. So, kamu akan menjadi sejuk dengan lebih cepat. Senang kan? Okey, sekarang kalau demam kena berlari ke se? Tak ada. Kalau demam tu kamu kena biarkan sahaja. Nanti saya bagi tahu kamu apakah kelebihan demam. Okey? Lepas tu apa akan berlaku? Ini adalah rambut kamu. Ya? Rambut kamu akan dilekatkan kepada kulit oleh satu sejenis otot, hair erector. Antara otot yang paling kecil dalam badan kita. Erectile ni. Dia bayangkan ya, setiap satu bulu dalam badan kamu ada otot ini yang melekat kepadanya. Yang melekat setiap satu bulu dalam badan kamu. Every single hair in your body, in your skin has this muscle. Which is attached. Kerja dia adalah cukup senang. Cikgu bagi satu contoh yang senang ya. Tengok sini baik-baik. Ini kulit kamu. Ya, ini kulit kamu. Boleh nampak? Okey? Tak apa, cikgu buat kat sini. Okey, bayangkan ini adalah kulit kamu. Okey? Ini adalah kulit kamu dan ini adalah bulu pada kulit kamu. Macam parang pula dah. Tunggu sekejap Okey. Dan dia akan ada satu, cikgu lukis yang ni pula. Okay. Now, ini bulu kamu, bulu badan kamu, dan ini adalah otot kamu. Otot ya, cikgu tulis di sini. Ini otot. Okey, ini bulu. Okey. Now, dengar sini baik-baik ya. Dengar sini baik-baik. Pada masa panas ya, pada hari yang panas akan berlaku vasodilatation, iaitu kamu ada saluran darah di sini. Ya, kamu ada saluran darah sini. Okey, saluran darah ya. Ini saluran darah. Ya, ini saluran darah. Okey. Dan saluran darah kamu akan menghasilkan haba yang banyak. Ya, saluran darah kamu akan menghasilkan haba yang banyak. Okey. Now, so bagaimana bulu kamu boleh membantu? Bagaimana bulu kamu boleh membantu untuk mempercepatkan proses kehilangan haba? Ya, betul Fatih. Ya, bagaimanakah how does your fur
helps you to release your heat faster. Senang saja. Kalau dia mendatar, dengar sini baik-baik ya. Dia menegak ke dia, apa yang akan berlaku bila kamu hari yang panas? Apa yang akan berlaku? Dengar sini baik-baik ya. Okey. Otot ini akan relax. Otot ini akan relax. So bila dia relax, apa yang akan berlaku adalah bulu kamu akan menjadi macam ni. Dia akan mendatar. Bulu kamu akan menjadi mendatar. Hey, what happened? Aish. Okay, no problem. Just give me a second. Okay, let the TV to come back first. Just chill. So apa yang akan berlaku adalah otot kamu akan relax dan bulu kamu akan mendatar. Bulu kamu akan mendatar. Bila dia mendatar, ini akan menyebabkan haba dapat dibebaskan dengan mudah. Dia dapat membebaskan haba dengan mudah sebab kalau dia pacak macam ni, kalau bulu pacak macam ni, bila haba naik, dia akan dihalang oleh bulu kamu. Lainlah kalau orang yang bulu sikit tak apa. Yang kita ceritakan ni orang yang ada banyak bulu. Ya, bulu tangan, bulu badan semua tu kan. So, haba akan terperangkap. Bila haba terperangkap, kamu susah nak jadi sejuk. Kamu susah nak jadi sejuk. Tunggu sekejap, bagi dia setting balik, jangan risau. So, sebab itulah bila hari panas, bulu akan mendatar, haba akan dibebaskan dengan mudah. Faham? Tapi macam mana bulu ni boleh mendatar? Okey, otot yang melekat kat sini, ya, otot dia akan relax. So bila dia relax, macam kamu pegang pakai tali kan. Kamu biarkan bulu tu berdiri straight. Tiba-tiba kamu lepaskan tali tu pelan-pelan. So bulu pun mendatar. So haba pun dapat dibebaskan dengan mudah. Faham? Faham sampai sekarang? Ada apa-apa soalan? Ada ke tak ada? Tak ada. Confident. Confident. Faham sangat-sangat. Bagus. Kalau faham sangat-sangat, bagus. Okay? Very good. All good. Siapa tak faham? Angkat tangan. Semua faham ya? So, kita dah lihat kelenjar peluh. Kita dah lihat bulu. Kita dah lihat otot regang. Dan kita dah tengok saluran darah kamu. Apa lagi yang ada tadi? Apa lagi yang ada? Smooth muscle, okay, dah. Arterioles dah. Otot regang dah. Okay. Otot rangka pula jadi apa? Otot rangka pula jadi apa? Apa akan jadi kepada otot rangka? Okay. Otot rangka tak buat apa-apa. Masa badan kamu tengah panas untuk sejukkan panas, otot rangka tak buat apa-apa. Kelenjar tiroid dan kelenjar adrenal. Kalau kamu tengok pada gambar kamu, kelenjar tiroid adalah di sini. Kelenjar tiroid adalah di sini. Dan kelenjar adrenal ada di atas apa ni? Ginjal kamu. Cikgu nak tanya, ginjal kamu kat mana? Ginjal kat mana? Siapa tahu ginjal kat mana? Pinggang, sini. 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 Tak ada. Sebenarnya banyak orang ingat ginjal di sini. Tapi sebenarnya ginjal ada di belakang. Ni. Tunggu jap, cikgu tunjuk. Cikgu relax jap. Okey. Okey. Kamu tengok ya. Banyak orang fikir ginjal di sini. Depan. Tak ada. Ginjal kamu di belakang. Sini. Dia, okey, dia kenapa di belakang? Supaya dia dilindungi oleh otot. Ya, otot kamu supaya dia tak mudah cedera. Okey, dia ada kat belakang tau, bukan kat depan. Okey, faham? Faham semua? Okey, jom.
So, kedua-dua ini masa kamu panas, dia tak melakukan apa-apa. Dia relax sahaja. Mereka berfungsi dengan lebih baik semasa kamu sejuk sangat. Ya. So, ingat dia dalam peperiksaan kalau tanya apakah yang akan berlaku bila badan kamu menjadi panas. So, first kamu buat macam ni. Cikgu ajar. First kamu buat macam ni. Maksudnya, bulu badan kamu akan apa? First buat macam ni. Apa akan berlaku? First, saluran darah akan mengembang. Vasodilatation. Lepas tu, bulu akan membaring, mendatar. Disebabkan apa? Otot regang ataupun your what do you call? Your your hair erectile become loose, relaxed. Okay? So, satu. Okay? Dua, bulu. Otot regang akan jadi relax. Sweat. Kamu akan berpeluh. Proses transpirasi. Haba dapat dibebaskan dengan lebih cepat. Senang kan? Apa yang susah? Thyroid gland. Tak buat apa-apa. Adrenal gland. Tak buat apa-apa. Habis. Dah jawab soalan kamu dah. Senang kan? Senang kan? Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Tak ada. So, yang panas sudah siap. Apa yang akan berlaku kalau kamu sejuk? Ya? Kalau kamu sejuk. Okey. Terima kasih untuk soalan tadi. Okey, apa yang akan berlaku? First of all, bila kamu sejuk, saluran darah akan mengecut. Kamu perasan tak? Orang yang tinggal di tempat sejuk, muka dia sentiasa pucat. People who stays in cold countries or cold places, they always look pale. Dia nampak pucat sahaja. Macam muka dia tak ada darah, badan dia tak ada darah. Tahu kenapa tak? Tahu kenapa? Sebab saluran darah dia mengecut. So bila saluran darah dia mengecut, dia akan pergi ke dalam tau. Dia akan pergi macam ni. Dia akan pergi dalam sangat. Kalau sampai tak nampak, dia akan mengecut. Tengok yang ni tebal, cantik kan? Yang ni dia akan mengecut. So kurang darah. Bila kurang darah disalurkan, kamu akan nampak pucat. Sebab kenapa? Sebab darah, ya, saluran darah ingin mengurangkan kehilangan haba. Diorang hendak mengurangkan kehilangan haba. So bila dikecut, darah kurang. Bila darah kurang, haba kurang. Bila haba kurang, kamu takkan jadi sejuk. Ya, ini adalah salah satu cara. Sebab itulah kamu pergi tempat yang sejuk, kamu akan nampak pucat. Kedua, bulu kamu akan meninggi, akan menegak. Bulu romah kamu akan menegak. Di mana otot hair erectile ini akan mengecut. Dia akan kecut, dia akan tarik. Semua akan berdiri tegak. Kenapa? Cikgu ajar di sini. Kenapa? Senang sahaja. Bila dia menegak, cikgu lukis lagi sekali ya. Bila dia menegak, apa yang akan berlaku adalah dia akan memerangkap udara. Sebab dia tegak kan? Bila kamu ada banyak pokok boleh menghalang angin, betul? Bila ada banyak pokok boleh menghalang angin, betul? Sama juga di sini. Bila dia menegak, dia akan menghasilkan satu lapisan udara. So, bila satu lapisan udara dihasilkan, apa yang akan berlaku adalah udara panas yang cuba melarikan diri, where try to escape, tak boleh. Sebab kenapa? Atas sini adalah satu udara yang memerangkap udara panas di sini. So nak keluar, tak boleh. Dia cuba memerangkapkan udara panas. So badan kamu takkan jadi lagi sejuk. Seterusnya apa akan berlaku? Tadi kita kata otot rangka tak ada kerja kan? Kali ni otot rangka akan ada kerja. Dia akan dia akan mengecut dengan cepat, dan relax. Sebab itulah kamu akan dapat shivering.
kamu akan dapat shivering, menggigil. Bila kamu buat aktiviti, kamu jadi panas, betul? Bila kamu lakukan aktiviti, sebab kenapa? Kamu tengah bergerak. Ya, kamu tengah bergerak. So menggigil pun macam bergerak juga. So badan kamu akan jadi panas. Ya, badan kamu akan jadi panas. Lepas tu, apa yang akan berlaku adalah kelenjar peluh tak hasil. Mana ada orang sejuk ada hasilkan peluh, ada kan? Tak ada kan? Ya. So, kelenjar peluh tak ada kerja. Kelenjar peluh tak ada kerja. Kelenjar tiroid dan kelenjar adrenal. Apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan merembes, kamu tengok ni. Mereka akan merembeskan hormon. Tadi masa panas kerja tak ada, tapi masa sejuk mereka akan merembeskan hormon. Hormon untuk apa? Untuk meningkatkan kadar metabolisme, iaitu kadar penghasilan haba dalam badan kamu. Macam mana? Senang saja. Dia benarkan jantung kamu berdenyut dengan cepat. Dup-dup, dup-dup. Lagi cepat jantung kamu berdenyut, lagi banyak haba dihasilkan. Sebab tu bila kamu marah, jantung kamu berdenyut, betul? Tetak, tetak, tetak. Bila kamu nampak orang marah je, jantung kamu berdenyut. Telinga kamu akan jadi merah. Sebab tu kamu perasan, orang yang tempat sejuk ni, hidung merah, pipi merah, telinga pun merah. Sebab kenapa? Sebab mereka nak memanaskan diri mereka. Jantung kamu akan berdenyut dengan cepat. So, darah banyak kat sini kamu boleh nampak. Ya? So, macam mana? Kelenjar thyroid dan kelenjar adrenal akan menghasilkan hormon. Hormon adalah bahan kimia. Ya, hormon. Hormon is chemical substance which affects your body. Hormon adalah bahan kimia yang menyebabkan perubahan dalam badan kamu. Seperti yang kamu tengah lalui sekarang, hormon untuk akil balik. Ya, yang ini pula untuk memanaskan. So, kadar metabolisme atau kadar penghasilan tenaga akan meningkat. Badan kamu akan jadi panas. So, walaupun kamu sejuk, kamu tak adalah sejuk jadi macam ayam kat peti sejuk tu. Masih boleh melakukan aktiviti semua, tapi badan masih boleh lagi berfungsi dengan baik. Faham? Senang tak? Senang tak? Cikgu ajar lagi satu teknik. Kamu pandaikan diri kamu dengan bahagian ini. Untuk yang sejuk pula, kamu terbalikkan. Bulu mendatar. Kat sini, bulu meregang. Kelenjar peluh menghasilkan peluh. Kelenjar peluh tak menghasilkan peluh. Darah, vasodilatation, sel darah ya, mengembang. Ya, saluran sel darah saluran darah mengecut. Terbalikkan dia. Antonim, semua antonim. Ingat lagi antonim kan? Kelenjar adrenalin dan kelenjar thyroid tidak menghasilkan hormon. Kelenjar adrenalin dan kelenjar thyroid menghasilkan hormon untuk meningkatkan kadar tidak panas. Reversekan sahaja semua. Tak. Dah dapat jawab soalan 10 markah dalam peperiksaan. Okey? Faham? Tadi ada orang tanya, "Sir, apakah kelebihan demam dalam badan kita?" Bagus, saya datang. Demam ni sebenarnya kenapa? Bila badan kamu ada masuk kuman, contohnya virus ataupun bakteria. Okey, apa yang akan berlaku adalah kelenjar thyroid dan kelenjar adrenalin akan memanaskan badan kamu. Bila dia memanaskan badan kamu, sistem pertahanan dalam badan kamu semua dah activated. Dia akan waca, buka silat, buka kungfu, buka taekwondo semua dah. Tunggu untuk bakteria datang. So bila mereka ada banyak sel darah putih, iaitu geng-geng kungfu dan juga taekwondo, mereka akan berlawan dengan bakteria, dengan virus. Sebab itulah badan kamu menjadi panas. Badan kamu tengah panas untuk membunuh bakteria dan juga virus. Dan juga adalah satu petanda menunjukkan badan kamu tidak sihat. Faham? Faham? Betul, Adri. Okay? Any question pada hari ini? Kelas hari ini okey tak? Kelas hari ini okey tak? Okey? Okey, bagus. Nanti kita jumpa lagi boleh? Kelas. Ada lagi satu kelas untuk kita kan? Hari apa? Hari Isnin, betul? Hari Isnin ni memang kelas betul-betul special. Ya? Hari Isnin ni adalah kelas betul-betul special. Why?
nanti bagi tahu. So lagi sekali, sesiapa yang post tentang kelas kita, terima kasih dalam Instagram. Siapa-siapa yang tak tahu lagi, kalau nak tanya apa-apa soalan, masih boleh tanya kat cikgu di Shazad Collenden. Ini adalah Instagram cikgu. Kalau kamu ada sebarang masalah ataupun pertanyaan tentang pendidikan kamu, bolehlah tanya. Jangan ajak sebuah TikTok sekali dengan hang ya. Cikgu tak buat. Minta maaf. Okay. So dengan ini, saya menamatkan kelas ilmu free untuk Form 1 sesi kedua. Sekian, terima kasih. Signing off. Cikgu Shazad. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum. Bye. Take care. Bye. Take care, take care. Bukan dah jawab ke soalan kamu tadi, Arfa? Apa soalan kamu, Arfa? Tanya kat cikgu. Cikgu akan cuba tolong kamu. Kalau demam panas, kan dah jawab tadi pasal demam panas. Nak SS? Boleh. Tolong. SS kan lah. Uptown girl. Semua tak nak balik ni. Okay, take care. Bye-bye. See you. Ikan tengah berenang. Okay, cikgu nak tamatkan video pada hari ini. Sekian. Tata, Titi, Tutu. Kalau siapa-siapa nak cakap, bolehlah kamu nak cakap ke apa ke. Bye. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye. Bye. Kalau tu sejuk jadi dia Apa yang Apa dia? Bye. mungkin dia Apa yang memegang. Apa yang muncul? Sekarang Mesti tak nak balik kan? Nak cerita-cerita lagi Arigato, ohayo. Arigatou gozaimasu. Ada buat bunyi dulu. Bincilin. Okay, bye-bye. Take care. Okay, sir. Bye, sir. Take care. Bye.